Okey, mari kita tengok bagaimana kita gunakan konsep pemikiran komputasional dalam pembangunan atusyara. Okey, sekarang kita lihat bagaimana konsep pemikiran komputasional digunakan dalam pembangunan atusyara. Okey, contohnya dalam soalan ni dia minta bina atucara mudah bagi mengira luas dan perimeter sebuah padang bola berbentuk segi empat tepat. Okey, ni contoh gambar dia. Okey, dari sini kita akan mulakan fasa pertama iaitu fasa analisis masalah. Okey, dalam fasa ini yang dicadangkan dalam buku teks ni ialah menggunakan teknik leraian. Okey, kenapa dia kata guna teknik leraian? Sebab dia bagikan masalah ni kepada bahagian yang lebih kecil. Okey, ini kita tengok. Yang pertama dikata kira luas padang bola dan yang kedua ialah kira perimeter padang bola. Okey, itu untuk fasa pertama. Okey, untuk fasa kedua, teknik pengecaman corak digunakan. Okey, kenapa dia kata teknik pengecaman corak digunakan? Okey, dia tengok, dia pastikan dia tengok, dia tentukan bahawa input yang diperlukan adalah panjang dan lebar. Okey, untuk perimeter dan luas sama saja, iaitu input diperlukan adalah panjang dan lebar. Maksudnya kalau kita tengokkan, kita perhatikan pengecaman corak, maksudnya kita tengok persamaan dia ataupun perbezaannya. Okey, seterusnya ialah teknik peniskalaan dalam pasal 2 lagi ni. Okey, dia kata setelah corak dicamkan, kita kena pasti mana yang penting, kita perlu kena pasti. Okey, di sini dia kata formula yang didapati adalah bagaimana nak dapatkan luas padang bola dan juga perimeter. Okey, dan yang ketiga ialah teknik pengitlakan. Okey, dalam teknik ini dia terangkan bahawa dalam konsep ini kita gunakan sudukut dan juga catak alih. Okey, sudukut dan catak alih ini adalah dalam pengitlakan. Okey. Okey, yang seterusnya ialah fasa pengukuran. Okey, dia kata dalam pengukuran ni kita gunakan teknik leraian kerana kita pecahkan untuk pengukuran tu kita pecahkan kepada beberapa bahagian. Yang pertama untuk isytihar pembeli ubah, kemudian tulis kod input, proses dan output. Jadi nampak dia ada daripada masalah besar dia bagikan kepada beberapa bahagian. Okey, kemudian teknik pengecaman corak dikena pasti digunakan dalam fasa ini sebab dia kata di sini kita nampak persamaan dan juga perbezaan. Persamaan dia ialah dia dua-dua untuk dapatkan luas dan juga perimeter kita perlu panjang dan lebar. Tetapi apa perbezaannya ialah untuk dapatkan luas dia punya formula lain, perimeter dia punya formula lain. Maksudnya dia itu perbezaan antara untuk dapatkan luas dan juga perimeter. Okey, teknik peniskalaan pula ialah okey, dalam teknik peniskalaan, okey, kita perhatikan dia mengenal pasti pemboleh ubah yang betul. Okey, arahan input yang dan formula yang digunakan arahan adalah betul semasa buat arahan. Okey. Okey, dan seterusnya ialah fasa keempat, fasa pengujian atucara dan penyah perpijatan ralat. Okey, dalam fasa ni kita gunakan teknik leraian. Okey, ini sama juga, maksudnya dia kena pasti ikut bahagian demi bahagian. Okey, mula-mula dia bahagian input, kemudian bahagian proses dan seterusnya output, kemudian dia kesan ralat dan membaiki ralat. Okey. Dalam teknik pengecaman corak pula. Okey. Ni dia tengok, dia perhatikan kalau ralat jenis sinteks, okey, ralat jenis sinteks biasanya dia akan keluarkan mesej
Okey, kalau ralat masa larian, dia akan bagi tahu kod arahan adalah salah. Okey. Kemudian ralat logik, okey, biasanya paparan keluar, tapi kita kena pastikan bahawa jawapan tu sepatutnya adalah jawapan yang betul. Okey, ini contoh yang dia bagi dalam jadual. Okey. Okey. Dan seterusnya ialah teknik peniskalaan. Okey, dalam teknik peniskalaan kita kena pasti mana yang penting. Maksudnya macam tadilah, maksudnya pemboleh ubah dia kena betul. Kalau salah jenis pemboleh ubah, jadi mungkin jawapan yang kamu bagi tu juga salah. Okay, dan akhir sekali ialah teknik pengitlakan. Okay, ini dalam fasa keempat lagi. Okay, iaitu dia berikan langkah-langkah menguji dan menyah pepijat. Okay, pengitlakan, kenapa dikata pengitlakan? Sebab dia adalah dalam bentuk langkah-langkah. Okay. Dan fasa terakhir sekali ialah fasa dokumentasi, di mana semua teknik digunakan. Okey, leraian dia perlukan bahagian besar dan bahagian kecil, di mana kena sediakan dua bahagian dokumentasi dalaman dan juga luaran. Okey, pengecaman corak. Okey, dia beri maklumat penting tentang corak kepada pengguna. Jadi setelah corak dijamkan, aspek penting bagi corak tersebut perlu dianalisis. Okey, untuk teknik peniskalaan pula, teknik peniskalaan penting untuk fasa ni supaya kita tahu apa yang penting kita masukkan dalam dokumentasi kita. Jadi supaya bila orang guna sistem ni, dia faham dia punya aliran sistem. Okey. Dan akhir sekali ialah teknik pengitlakan. Kenapa dia kata gunakan teknik pengitlakan? Kerana dalam fasa dokumentasi ini, kamu perlu sediakan satu laporan. Laporan juga adalah salah satu dokumen untuk pengitlakan. Okey. Ini contoh dokumen pustaka. Okey, dia ada keperluan sistem, keperluan perisian, sudut kod, cetak alih dan juga kod arahan. Okey. Kemudian panduan pengguna. Okey. Ini panduan pengguna supaya pengguna tahu bagaimana nak guna sistem kita. Okey, kemudian macam mana kita nak memasang perisian ataupun bagaimana orang nak install suatu program tersebut. Okey. Dan kemudian panduan pengguna. Okey, ataupun kita panggil, biasa kita sebut user manual. Berikut adalah tugasan kamu untuk hari ini. Saya nak kamu buat satu atau cara, okay, untuk guna PHP untuk kira luas dan parameter bulatan. Okey, untuk setiap fasa tu kamu perlu terangkan teknik pemikiran komputasional yang digunakan. Topik pertama dalam bab 1 ialah pembangunan atau syarat. Okey, mari kita lihat fasa yang terlibat dalam pembangunan atau syarat.